Okay, Assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faizanal. Seperti korang tahu, sebelum ni aku dah buat unboxing mengenai Redmi Note 10 yang terbaru dengan harga yang sangat berpatutan untuk 700 ke 800 ringgit untuk korang nak beli sebagai phone mid-range kelas budget lah. Dia ada bagi storage speaker, fast charging, bateri besar, kamera padu dan juga screen AMOLED. Bukannya Super AMOLED tapi screen AMOLED. Untuk market India saja dia gunakan Super AMOLED. Tapi untuk market Malaysia memang dia gunakan screen AMOLED saja. So kat situ korang kena tahulah. Dan yang paling terbaru yang baru je sampai dekat studio aku ni adalah Redmi Note 10 Pro. So macam biasa aku akan kongsikan first impression dan juga hands on mengenai Redmi Note 10 Pro. So Pro ni of course harga tu lagi mahal sikit je mahal, tapi specs dia jauh lebih pro dan juga jauh lebih bagus berbanding dengan kebanyakan smartphone dengan harga sama macam Redmi Note 10 Pro ni. So aku rasa kalau ni jenama lain, mungkin harga dia tak macam Redmi Note 10 Pro lah. Mungkin harga sampai 1500 ke 1700 macam tu lah. Banyak cerita pun tak guna. Jom kita buka dulu kotak ni dan kita tengok apa yang Xiaomi bagi dalam kotak ni. Alright. Kotak Xiaomi biasanya memang digunakan kotak yang memang simple, sesimpel yang diorang boleh buat lah. Macam Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 ke, macam ni je biasanya kotak pada Redmi ni. Dalam ni dibagi sekali dengan casing yang biasa korang akan dapat warna putih, dan biasanya casing warna putih ni tak berapa tahan lama. Aku galakkan korang beli casing yang lebih tahan berbanding dengan apa yang dia bagilah. Seterusnya smartphone Redmi Note 10 Pro kita letak tepi terlebih dahulu. Kita akan tengok lagi apa dia bagi lagi dalam kotak ni. Alright, macam biasa dia bagi plug pengecasan dengan kuasa 33 watt. Wow. Untuk Redmi Note 10 dan juga Note 10 Pro, ya, dua-dua dia bagi sekali dengan 33 watt. So tak ada yang lebih dan tak ada yang kurang lah, sama saja. Dan juga kabel jenis USB-C dan USB-A macam ni warna putih. Itu saja yang korang akan dapat dalam kotak jualan untuk Redmi Note 10 Pro. Let's go, kita akan go through dekat Redmi Note 10 Pro. Seperti korang boleh nampak pada bahagian atas ni dia tulis sekali dengan 108MP quad camera, screen 120Hz AMOLED 6.67 inci dot display, Qualcomm Snapdragon 732G dan juga fast charging 30W dengan bateri sebesar 5020 mAh. Wow, gila specs dia. Kalau aku sebut pasal harga dia, mesti korang akan ingat harga dia macam 1500 ke 1700 ke. Tak, bukan. Harga dia adalah RM999 saja. Aku macam tak percaya gila kot apa yang dia bagi untuk harga macam tu kan. Macam Poco X3 NFC kan, harga dia dalam 800 ke 900 kan. Kita just dapat IPS LCD dengan refresh rate tinggi. But this one is far better. Screen AMOLED 120Hz dengan Snapdragon 732G. RM1,000. Aku rasa macam tak logik lah. Tapi ini memang legit lah. Dan untuk 8GB RAM, korang akan dapat dengan harga 1100 lah. Tapi yang 6GB RAM tu lah yang murah, yang RM1000. Tapi varian yang aku dapat ni adalah 8GB RAM, 128GB storan. So basically kedua-dua varian sama saja storan dia, cuma RAM yang berbeza saja. So tambah RM100 korang dapat 8GB RAM. Pada bahagian panel belakang ni korang boleh nampak dia punya rekaan memang wow, nampak mahal babe smartphone ni. So dia gunakan jenis glossy, and then ada curve pada bahagian kiri dan juga pada bahagian kanan dengan logo Redmi pada bahagian bawah kiri ni, dan kamera bump yang agak tebal juga pada mata aku. Dan bila kita letak atas meja, memang terangkat smartphone ni. So rekaan kamera dia memang nampak just nice je, teratur juga. Ada satu kamera besar, dua kamera dan juga satu kamera dekat bahagian bawah ni. So basically untuk kamera dia menggunakan quad kamera, 108MP kamera utama, 8MP ultra wide dan juga 5MP kamera makro, dan satu lagi adalah 2MP depth sensor yang mampu merakam video sehingga 4K dan juga 30fps. Biasanya kamera 108MP ni digunakan oleh phone-phone yang mid-range premium yang mahal-mahal sampai RM2,000 ke atas harga dia, ataupun phone flagship je 108MP. Tapi untuk Redmi Note 10 Pro dia bagi 108MP untuk harga RM1,000. Korang nak apa lagi kot? Ini baru kamera kot. Ini baru kamera dia kan. Untuk kamera selfie pula menggunakan satu kamera 16MP, kamera wide yang mampu merakam video sehingga 1080p dan juga 30fps. Aku akan letak semua gambar-gambar tu dan korang nilai sendirilah macam mana dia punya kehebatan kamera untuk Redmi Note 10 Pro ni. Smartphone ni sekali pandang memang nampak smartphone ni bukan harga RM1,000 tau. Memang korang akan nampak,
wow, smartphone ni mesti harga 2000 ke 2500 macam tu kan, tapi harga dia RM1000. Macam tak percaya kan, tapi itulah hakikatnya. Dan pada bahagian belakang, cap jari tu tak berapa nampak sangat, cuma kalau kita macam gosok-gosok sikit, kalau tangan tu basah sikit, memang akan nampak lah kesan-kesan dia pada bahagian panel belakang ni lah. Aku tak pasti smartphone ni dia gunakan material jenis apa, tapi mungkin plastik ataupun tak tahulah polikarbonat ke ataupun apa kan. Aku tak pasti sebab dalam spec sheet tak ada tulis apa benda material dia. Basically untuk Redmi Note 10 Pro ni dia ada sekali tau dengan IP rating IP53 dust and water protection lah. So IP rating tu rendah sikit lah daripada IP68 yang biasanya digunakan pada phone-phone flagship yang high end. But still bagus lah kan ada IP53 kan, daripada tak ada langsung. So kalau kena hujan sikit-sikit ke, terpecik air ke, tahan jugalah kat situ daripada tak ada langsung kan. Kita akan try buka pada dia punya SIM slot ni. Biasanya phone-phone mid-range macam Redmi ni memang dia bagi 3 terus port. So ada 2 SIM korang boleh letak dan juga 1 micro SD. Pada bahagian kanan ni korang boleh nampak ada button, power button dan juga volume button pada bahagian kanan kedua-duanya. Dan untuk dia punya fingerprint scanner adalah pada bahagian power button ni tau. So bukannya pada bahagian screen. Aku rasa mungkin cost tu mahal lah kalau dia letak dekat screen. So that's why instead of letakkan in-display fingerprint, dia letakkan pada bahagian power button ni. So cost tu lebih murah sikit dan orang boleh bagi dekat kita screen AMOLED. So itu paling penting sekali lah. So aku rasa okey je mana-mana, in-display ke, dekat power button ke, aku rasa macam okey je mana-mana, tak kisah sangat pun. Basically untuk Redmi Note 10 Pro ni dia menggunakan screen AMOLED bersaiz 6.67 inci. Dan yang paling penting sekali, ini benda paling power sekali lah untuk Redmi Note 10 Pro ni, memandangkan dia screen AMOLED, dia bagi sekali dengan refresh rate sehingga 120Hz. So kat sini untuk bahagian refresh rate dia memang ada 2 pilihan saja, iaitu 60Hz dan juga 120Hz pada bahagian atas ni. So aku akan gunakan the highest. First impression aku dengan dia punya screen AMOLED ni, memang kita tahulah harga dia dah murah tau sebenarnya, tapi untuk korang nak expect untuk screen AMOLED dia sebagus macam phone-phone yang mahal atas RM2,000 ataupun RM3,000, aku rasa memang tak lah kan, harga dah RM1,000 kot. Just nice je untuk warna dan juga kecerahan untuk screen AMOLED yang daripada Redmi Note 10 Pro ni, bagi aku okey je. So untuk kecerahan dia paling tinggi pun memang cukup baik lah untuk mata aku. Even warna dia pun memang cukup cantik untuk screen AMOLED dia. Even walaupun screen AMOLED dia maybe gunakan screen AMOLED yang murah lah kan, tapi bagi aku okey, memang okey untuk warna dan juga kecerahan pada Redmi Note 10 Pro ni. So aku rasa memang sangat puas hati lah untuk screen dia. In fact untuk Redmi Note 10 Pro ataupun Redmi Note 10 memang dia dah siap bagi sekali dengan screen protector. Cukup pasal dia punya screen, korang boleh nampak lah dia gunakan punch hole display pada bahagian atas ni. Basically punch hole display dia macam tak berapa besar tau, dia memang kecil jugalah dia punya size punch hole display pada bahagian atas ni. So itu salah satu benda yang aku suka dengan Redmi Note 10 Pro ni. Dan feel pegang dia, phone ni sebenarnya dia tak rasa berat sangat, tapi kalau kita tengok based on specs tu, berat dia sekitar 193 gram. So okey lah untuk tangan aku kan, tak terasa macam terlalu berat sangat dan rasa memang selesa pegang sebab bahagian belakang ni dia ada curve. Untuk Redmi Note 10 Pro ni juga pada bahagian bawah dia ada nampak ni mikrofon, ada port jenis USB-C dan juga ada speaker. Dan pada bahagian atas ni ada audio jack lagi tau untuk Redmi Note 10 Pro ni, ada speaker lagi. So ada mikrofon dan juga macam air blaster lah kat sini kan. So basically untuk Redmi Note 10 Pro ni ada stereo speaker dan itu benda paling penting sekali. So korang boleh imagine tak, RM1,000 korang dapat that kind of specs, stereo speaker, screen AMOLED 120Hz lagi. Untuk bateri dia pun sebesar 5020mAh lagi dengan fast charging 33W. Aku rasa macam tak logik pula kan, tapi itulah hakikatnya yang Redmi memang bagi benda-benda ni semua untuk Redmi Note 10 Pro. Ok, sekarang ni aku akan try buka video untuk tengok dia punya screen. Ini adalah video 1080p daripada Redmi Note 10 Pro. Alamak, ada loading pula. Terkeluar je binatang yang slow ni, terus slow aku punya internet. Aduh tapi binatang ni cute lah, dia jalan slow je. Nama ni apa, slot ke apa, tahu nama dia. Tak apa, memandangkan screen dia freeze kat sini aku boleh nampak lah dia punya bezel-bezel tepi dia tu sama ada shadow-shadow ke, ada burn in ke apa, memang tak ada lah kat sini. Memang kita nampak just nice je untuk warna dia. Even hijau dia pun memang nampak natural je. So bulu-bulu dia tu nampak just nice lah untuk screen AMOLED yang daripada Redmi Note 10 Pro ni. Bezel untuk Redmi Note 10 Pro ni memang very typical lah smartphone mid-range, memandangkan dia ada bezel yang tebal dekat bahagian bawah ni, tapi tidak terlalu tebal sangat lah membuatkan phone ni nampak murah. Dia still tebal yang biasa je. Phone ni memang nampak mahal lah walaupun harga dia murah juga untuk specs dia kan. Aku akan try juga dengar speaker dia, memandangkan dia menggunakan stereo speaker. Okay, aku naikkan the highest volume.
sekitar tahun 2018 ke 2019 itu, kita digemparkan dengan teknologi skrin yang serba fleksibel macam teknologi yang diperkenalkan oleh FlexPy untuk smartphone ni yang boleh lipat, dan juga Samsung dengan Galaxy Fold yang pertama. Dan so basically untuk dia punya speaker tu aku boleh katakan macam lebih kurang je macam Redmi Note 10. Dan aku rasa sound level tu macam lebih lantang sikit kot. Tak pastilah sama ada sebab video tadi lebih kuat sikit ke aku punya sound kan, ataupun maybe dia punya size yang lebih besar sikit daripada Redmi Note 10, so dia punya speaker tu mungkin besar sikit lah. Dengan je stereo speaker, dengan je 120Hz, screen AMOLED, bateri 5020 mAh, memang tak banyak cakap. Pergi kedai terus beli RM1,000, 6GB RAM. Tapi aku memang highly recommend untuk korang beli yang 8GB RAM terus. Lagi berpatutan kot, lagi tambah 100 kot. Apa lagi korang nak tahu pasal Redmi Note 10 Pro, korang just tinggalkan komen dekat bahagian bawah, sebab aku just buat first impression dan juga unboxing untuk video ni. Kalau korang tengok sebelah-sebelah, Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 10 Pro memang hampir sama saja dia punya rekaan, dan juga warna dia memang sama je warna, cuma rekaan kamera dia dan juga dia punya size untuk Redmi Note 10 ni kecil, untuk Redmi Note 10 Pro of course Pro lagi bagus dah, dan size ni lagi besar lah. So kat sini korang boleh nampak lah dia punya kedudukan kamera pun berbeza sikit, cuma warna sama, feel pun sama saja, texture sama. Audio jack untuk Redmi Note 10 sebenarnya pada bahagian bawah, tapi audio jack untuk Redmi Note 10 Pro pada bahagian atas. So ada perbezaan sikit kedudukan dia punya audio jack, tapi kedua-dua ni juga menggunakan fingerprint dekat power button yang sama saja. Dan aku rasa aku nak try kot dia punya fingerprint dekat power button tu macam mana kepantasan dia, sama ada okey ke tak okey kan. Kalau tak okey, aku memang cakap tak okey kat korang lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wow, surprisingly laju gila kot. Okay, aku memang boleh puji fingerprint scanner dekat power button. Cuma itu terpulang pada korang, sama ada korang suka atau tidak. Tapi bagi aku okey je untuk fingerprint dekat power button dia. Dan selain dia punya fingerprint kat power button, korang boleh juga gunakan face unlock tau. Tapi face unlock dia macam biasa lah. Aku tak expect sangat lah dia punya kelajuan tu kan. Tapi aku akan try juga kat korang sama ada dia laju ke tak. Loading kamera, okay. Detection dia laju juga untuk dia scan muka aku. Sekali impas je, tak payah nak pusing kepala dah. Kita akan try, bismillahirrahmanirrahim. Wow, seriously, wow. Aku tak expect gila kot untuk Redmi Note 10 Pro selaju ni. Seriously laju face unlock dia. Wow, just wow. Untuk harga RM1,000, Redmi Note 10 Pro ni just perfect untuk specs dia. Kalau korang cakap pasal material dia murah ke apa ke, dia punya design ke, ataupun belakang dia memang banyak kesan tangan apa semua, aku rasa benda tu boleh tolak tepi kot. Aku rasa kita just tengok outcome dekat smartphone ni. Kamera 108MP, quad kamera, bateri 5020 mAh, fast charging 33W, screen AMOLED dengan 120Hz, ada HDR10 sekali. Nak apa lagi kot untuk harga RM1,000? Aku rasa dah cukup bagus kot untuk Redmi Note 10 Pro. Aku rasa this is the best mid-range smartphone dengan harga RM1,000. Period. Habis. Tapi tak tahulah kan, soon, sebab baru bulan 3 2021 kan, soon kita tak tahu macam mana. Maybe ada upgraded model daripada Redmi Note 10 Pro ni ke, maybe Redmi Note 10 Pro S ke, ataupun Redmi Note 10 11 ke keluar dalam tahun yang sama juga. Boleh tapau lah. So aku rasa itu sajalah. Dah drag pula panjang video ni kan. Aku harap korang enjoy dengan video ni, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Kalau korang tanya aku berbaloi ke tak beli Redmi Note 10 Pro ni, aku cakap memang sangat berbaloi untuk korang nak beli dengan harga RM1,000 ke RM1,100 lah untuk pasaran rasmi di Malaysia. Dan macam biasa, kalau korang nak beli Redmi Note 10 Pro ni, aku akan letak link dekat bahagian description. Korang boleh beli dekat Factory Mobile, okay? Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.